Dan baru-baru ini heboh soal LCS. Ini kapal tempur. Tapi kita bertempur soal songlap wang. Soal salah urus. Belum lagi sampai kapal untuk bertempur ini. Dan yang mengejutkan ialah pimpinan Menteri Pertahanan, Perdana Menteri ketika itu tidak belajar dari pengalaman ini. Dia meneruskan semua yang berlaku selama puluhan tahun. Dan malah dalam soal LCS ini, syarikat Perancis yang terlibat dalam Skopi dulu pun dipanggil lagi. Walaupun seluruh negara dan di Perancis dan di dunia bangkitkan soal rasuah yang melibatkan kes ini. Dan alasan bila kita kritik, alasannya apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Hisham, ini nak selamatkan 400 vendor, veteran dan Bumiputera. Sapura bila nak selamatkan yang di bawah. Itu saya alasan. Yang rompakan awal komisen salah urus, salah guna itu tak dimau dibahaskan. Cuma kesal. Kesal dah puluh tahun dah soal Kementerian Pertahanan. Jadi bila saya cadangkan fasa ke-6 itu dibatalkan dan sebelumnya ditangguhkan, itu diperlekeh oleh Menteri Pertahanan. Dia lupa. Kerana ini bila menteri tak buat kerja persiapan dan membaca dan malas, ini jadinya. Baca apa jawapan Menteri Pertahanan pada 3 Ogos 2020. Datuk Seri Ismail Sabri. Apa kata dia? Pertama, beri syarikat lain menyelamatkan projek ini. LCS. Kedua, kata dia, tangguhkan beberapa fasa dan tamatkan fasa yang akhir. Itu yang saya tegaskan. Tapi bila menteri tak buat kerja dan lembab, inilah jawapan dia di Parlimen. Dia bercanggah dengan Menteri Pertahanan. Kerana bila Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri keluarkan kejahatan itu berdasarkan laporan jatuhkuasa peringkat tertinggi Kementerian Pertahanan yang menunjukkan masalah-masalah ini. Malah option ketiga yang disebut oleh Perdana Menteri sekarang pada tahun 2020, 3 Ogos, ialah batalkan projek dan minta yang lain ambil alih. Jadi saudara, kita dah berlarutan ini masalah ini. Dan itu pun kerana pada tahun sebelumnya 2019 Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara, menyatakan dalam laporan tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Dan sekarang ini kita dikejutkan lagi dengan laporan jawatankuasa kira-kira wang negara, PAC. Kalau menteri buat kerja, dia baca laporan 2019, Ketua Audit Negara, dia baca laporan 2020, dia tahu masalah ini lebih berat daripada apa yang dia cuba selindung daripada masyarakat awam. Jadi, bagi saya, kita tak boleh tutup kes ini dengan mudah. Siapa bertanggungjawab? Pertama, mengapa selalu dalam perolehan besar, ini perolehan terbesar dalam negara, dalam Kementerian Pertahanan, 9 bilion ringgit, mengapa tidak ada tender? Dan siapa yang putuskan? Perdana Menteri Datuk Seri Najib ketika itu mesti jawab, Menteri Pertahanan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Hishamuddin Hussein On harus menjawab. Dan jangan ada alasan siasatan belum beres. Kerana siasatan harus bermula pada tahun 2019 atau sebelumnya. Siasatan SPRM harus rapi. Bukan saja setakat lihat satu dua salah laku, tetapi melihat keseluruhan commercial deal yang menyebabkan masalah seberat ini.
Kita tahu ada peranan CEO, tetapi saya tidak fikir perolehan sebesar ini dilakukan tanpa complicity atau skongkolnya pengurusan dengan menteri dan Perdana Menteri ketika itu.